direkodkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sahih. Kata Abu Mas'ud, sahabat yang menyampaikan hadis ni kepada kita, jaa rajulun minal ansar, jaa rajulun minal ansar, telah datang seorang lelaki daripada Ansar, telah datang seorang lelaki daripada Ansar, yukna Aba Shu'aib, dikenali lelaki ini dengan panggilan kunyah. Yukna dalam budaya Arab, style orang Arab ni, dia suka dipanggil atau mereka suka memanggil, dia pun tak suka panggil dengan nama betul, nama asal. Dia suka panggil dengan kunyah. Kunyah ni kita dengar kadang-kadang orang Arab ni dia akan sebut Abu apa-apa. Hatta Nabi pun ada Abul Qasim, bapa Al-Qasim, iaitu selalunya merujuk kepada anak yang pertama. Abu tu maksudnya bapa, anak dia sulung nama apa? Kunyah dia yang tu. Dia beza dengan laqab. Laqab ni gelaran. Laqab gelaran. Pasal tu dalam Quran ada sebut wala tanabadhu bil alqab. Jangan kamu suka gelar menggelar. Kalau dia redha tak apalah. Seperti gelaran ni macam mana? Si buta, si tempang, si capik. Itu gelaran. Tapi kalau kunyah, Abu. Abu apa? Kalau tuan-tuan ada anak, umpamanya nama Usman, tuan-tuan punya kunyah Abu Usman. Kalau tuan-tuan ada nama Abdullah, Abu Abdullah. Macam itulah. Yukna. Sehingga kan di kalangan para ulama, mereka bincang sunnah tak kita ada kunyah ni. Kerana Nabi ada kunyah. Kalau perempuan umur lah, umur apa, mak apa. Tetapi ini sebenarnya lebih kepada budaya Arab, lebih kepada kehidupan orang Arab. Jadi kalau tuan-tuan tak letak, sebab orang Melayu ni dia tak biasa, dia tak kenal budaya ni. Sekejap lagi tuan-tuan pergi letak Abu, dia ingat nama tuan-tuan Abu pula, kan? Abu Hamzah, dia ingat nama tu Abu Hamzah, nanti dia panggil Encik Abu, kan? Ini kunyah. Yukna Aba Shu'aib, kunyah ataupun gelaran kepada lelaki Ansar ini Abu Shu'aib. Abu Shu'aib. Faqala li ghulamin lahu qassab, dia telah mengarahkan, siapa dia? Abu Shu'aib ni bukan Abu Mas'ud. Abu Mas'ud sahabat yang cerita hadis ni, watak utama yang berlaku atau yang buat, yang jadi kes ini, kunyah dia, nama dia, gelaran dia, panggilan dia Abu Shu'aib. Dia suruh gulam, budak suruhan dia ni, lahu qassab, tukang potong daging. Qassab, tukang potong daging. Ij'al li ta'aman yakfi khamsah, kau pergi masak. Ij'al li ta'aman, kau pergi masak khamsah, makanan tu cukup untuk 5 orang makan. Dia nak buat kenduri je ni. Sebab tu dalam Islam, kita sebut dalam kuliah, tuan-tuan pun dengar selalu, di antara kempen besar ataupun perkara besar yang Nabi suka, Nabi kempen, Nabi galakkan, Nabi suruh, Nabi seronok tengok budaya itu, at'imut ta'am,
Lepas itu bila orang mari tanya Nabi, ayyul Islam khair? Apakah Islam yang baik? Apakah amalan di dalam Islam yang sangat baik? Nabi kata, wa tut'imut ta'am. Kau bagi orang makan, kau jamu orang makan. Wa taqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kata amalan di dalam Islam yang baik, khair, yang sangat disukai oleh Allah, tut'imut ta'am, jamu orang makan, buat kenduri. Kita bila sebut buat kenduri ni, dia rasa susah sikit, berat sikit, pasal kita duk rasa besar. Duk kena ada catering, duk ada kena kemah, duk kena ada 3-4 jenis lauk. Walha dalam sunnah kita tengok kadang-kadang Nabi SAW yang dikatakan tut'imut ta'am, bagi makan tu, kadang-kadang bagi makan kurma, bagi makan roti. Maknanya kalau kata kita jamu belanja orang makan, 1 orang 2 orang ke, ataupun kita pergi mana-mana tempat, kita tengok ada seorang 2, kita tolong bayar. Yang tu pun termasuk dalam makna tut'imut ta'am, bagi orang makan. Nabi sampai di Madinah pun benda tu juga Nabi kempen. Nabi kata ayyuhan nas, pasal orang Madinah sambut orang Mekah. Orang Mekah ni mai sehelai sepinggang. Mereka tak ada apa, bukan boleh bawa, tinggal harta benda di Mekah, tak boleh bawa apa. Jadi bila mereka sampai, Nabi kempen orang Madinah ni supaya ya ayuhan nas at'imut ta'am, bagi orang makan. Sambut orang Mekah, layan orang Mekah, jamu orang makan. Dan kita tengok juga antara benda yang besar yang bagi kesan pada kita ni, yang mengeratkan ukhuwah atau merapatkan ukhuwah ni, persaudaraan, menghilangkan perasaan dengki, hasad ni, bila kita jamu orang makan. Kita ada duit, kita jamu orang makan, dia pun tak dengki dengan duit kita. Dia pun tak dengki. Dia kata, dia ni bagus, duit ada, banyak, tapi dia suka jamu, suka kenduri, kan? Kita pun boleh tumpang sama. Hilanglah perasaan, tak puas hati tu. Perasaan marah, dengki, tengok dia kaya tu. Nampak? Nabi SAW ajak kita. Kan? Bahkan kalau kita tengok, banyak dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang kelebihan bagi orang makan. Dan Allah sebut antara nikmat yang Allah kurnia kepada orang-orang Makkah, wa at'amahum. Kan Allah kata, dan dia memberi makan kepada mereka daripada kelaparan. Itu antara sunnah. Jadi dia suruh buat makanan yang cukup 5 orang. Fa inni uridu an ad'u an-nabi, kerana aku nak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsah. Dia nak panggil Nabi, dan bersama dengan Nabi tu 4 orang lagi kawan. Maksudnya lagi kita akan bahas di dalam hukum berkaitan dengan jemputan, kenduri. Kita boleh limitkan jemputan, kita boleh pilih siapa kita nak panggil, kita ada hak untuk tak panggil siapa-siapa yang kita tak mau panggil. Yang itu ada dalam hadis ni. Hadis ni. Jadi dia kata tolong buat dekat dia, tolong masak makanan yang boleh makan 5 orang, sebab dia berhajat. Uridu an ad'uwa, aku nak pergi panggil, nak pergi jemput. Sebab itu jemputan tu dia panggil da'wah. Panggilan tu dia panggil da'wah. Pasal tu Nabi kata haqqul muslim 'alal muslim. Hak orang Islam ke atas orang Islam itu ada 5 benda. Kan? Apa? Antaranya raddus salam, jawab salam. Wa tashmitu lahu idza atis, jawab orang bersin. Lagi apa? Ayadatul marid, dengar orang sakit, pergi ziarah. Wattaba'ul janais, dengar orang mati, pergi mengunjung. Wa ijabatud da'wah, memenuhi jemputan kenduri. Orang panggil, bukan pergi celapak tak ketahuan hala. Nampak kenduri pi, panggil dak. Pasal apa? Tak apa. Hak orang Islam, kalau ada kenduri kita kena pi kalut. Kalut. Kalau semua lagu tu dak. Ijabatud da'wah artinya memenuhi jemputan. Sebelum kita pergi, syaratnya kena ada jemputan lah. Kan? Okey.
Kemudian dia kata apa? Fa inni qad araftu fi wajhihi al-ju'. Pasal apa dia nak panggil Nabi? Kenapa dia nak jemput Nabi? Kerana dia tengok, kata dia, qad araftu, kerana aku nampak, aku tahu, kenal, ada tanda pada muka Nabi itu al-ju', tengah lapar. Boleh nampak muka orang lapar ni. Maksudnya dia tengok Nabi tu lapar. Tapi Nabi ni, dia dalam kehidupan dia tak suka cerita. Dia tak suka muru'ah, dia jaga dia punya maruah dia. Kan? Tapi orang kita pun tuan-tuan bila tengok satu orang kita tahu ni tak makan ni, ni lapar ni, kan? Ataupun yang ni jenis memang makan orang ni, kan? Kita boleh nampak kan? Okey. Dia kata nampak Nabi tu lapar. Jadi kena buat makan panggil. Nabi bukan ada duit nak makan, bukan kadang balik rumah tanya isteri ada apa nak makan, tak ada. Jadi sahabat-sahabat ni memang depa dah faham betapa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum, dia pun pilah panggil Nabi dan 4 orang lagi. Kan? Pasal apa dia panggil Nabi dengan 4 orang lagi? Sebab dalam Islam, dalam sunnah, memang kita dianjurkan untuk meraih tarik barakah dengan makan secara berjamaah. Kita duk dengar orang kata sunnah makan lantalam. Bukan sunnah makan lantalam, sunnah memperbanyakkan tangan ketika makan. Itu yang disebut oleh para ulama. An-Nawawi juga sebut hal yang sama. Sunnah ketika makan ni, antara budaya yang Nabi ajar, Nabi anjur memperbanyakkan tangan ketika makan. Maksudnya berjamaah. Sebab itu kita baca dalam hadis yang lain, satu orang mai mengadu, mai luah masalah dia dekat Nabi, tanya soalan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku makan, aku tak kenyang. Apa patut aku buat? Nabi tanya, kau baca bismillah? Dia kata baca. Kau makan seorang? Ya. Fajtami'u. Nabi kata dekat dia, punca tak kenyang tu tak ada berkat. Punca kenapa kau makan kau tak rasa puas kerana tak ada berkat. Kenapa tak turunnya barakah? Kenapa kau tak diberkati? Kerana kau makan seorang-seorang. Jadi dalam hadis ni menunjukkan kepada kita suatu panduan untuk meraih keberkatan, hendaklah kita berkongsi makanan tu. Pasal itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Sesungguhnya makanan yang Allah turunkan berkat. Pasal itu Nabi kata jangan makan daripada tengah. Tengah tu last sekali. Makan yang tepi-tepi tu. Sebab yang tengah tu turunnya barakah. Lepas tu Nabi kata kalau jatuh makanan, kamu boleh makan lagi, tiup-tiup ke, apa ke, makan. Kerana kita tak tahu makanan mana yang turunnya berkat. Dekat makanan mana yang ada bahagian berkat itu. Dan Nabi juga sebut apa? Makanan yang Allah berkat, yakfi ta'amul wahid. Ta'amul wahid yakfi ithnain. Ta'amul ithnain yakfi thalatha. Nabi SAW sebut, makanan yang berkat itu walaupun portionnya, kadar sukatannya seorang boleh makan. Banyak mana ni? Yang ni seorang boleh makan. Tapi kalau barakah, Allah campakkan keberkatan, dia boleh lepas ataupun cukup 2 orang nak makan. Itu antara kita boleh nampak boleh rasa berkat tu. Kan? Umpamanya contoh nasi lemak. Sebungkus berkat boleh makan 2 orang. Kadang-kadang kita ni perasaan dah tak cukup kot. Bismillah, ajak dia makan. Makan seorang sikit, kenyang. Tapi kalau makan seorang, dia kata siapa pelik begini, 2 bungkus tak kenyang-kenyang lagi. Bismillah pun tak. Kan? Makan pula seorang-seorang, tak ajak orang, takut habis. Tamak. Kan? Kenduri pun macam tu. Kawai, haloba lah kali, tak habis pun makanan, membazir. Kan? Nabi suruh fajtami'u. Lepas ni kau makan, kau panggil orang.
kongsi, share, berjamaah, turun berkat, kenyang, insya-Allah. Tapi masalah berlaku apabila dalam hadis ni dia kata faja'a ma'ahum rajulun. Faja'a ma'ahum rajulun. 5 orang yang dipanggil tu termasuk Nabi tu, mai orang yang ke-6 Nabi bawa. Yang tak diundang. Dalam istilah, tuan-tuan, dalam hukum ni ada bab yang ulama bincang tentang isu mai tak panggil ni. Memang ada bab tu. Dan ulama bincang tentang hukum hakam orang yang tidak diundang, tak ada dalam list, bukan ada tapi kena potong. Macam sidik sigaraga tu. Kan? Oh, nama sudah potong, tadi telefon tak boleh cakap, tak boleh mai. Kan? Bagi RM10 terus ada nama. Kan? Makan suap. Kan? Yang ni tak ada nama. Dia panggil At-Tufaili. Orang yang pi kenduri, jenis pi tak panggil ni, dia panggil At-Tufaili. Tatafful. Tu istilah dia guna tu At-Tufaili. Pasal apa? Apa dia main mana perkataan At-Tufaili tu? Tatafful ni. Bab tu kalau dalam kitab fiqh, dia cerita tentang orang, isunya, kisnya, istilahnya merujuk kepada orang yang jenis pi, orang tak panggil At-Tufaili. Kerana nama At-Tufaili tu nama satu orang manusia di Basrah yang memang perangai dia ada kenduri, panggil ke tak panggil lah selalunya, dia pi. Jadi nama dia tu diambil, dinisbahkan perangai kelaku tu dengan dia tu. Sebab dia itu antara orang yang masyhur pi tak panggil. Kan? Jadi oleh kerana siapa yang perangai sikap macam tu, At-Tufaili. Tufaili tu dia tu lah, panggil macam kawan tu lah. Pi tak diundang. Nampak? Jadi kalau tuan-tuan pun tahu ada orang yang dia ni panggil tak panggil, dia mai ustaz, At-Tufaili. Nampak? Istilahnya macam tu. Jadi macam mana? Boleh pi tak? Dia makan tu haram ke tak? Nanti kita kena baca lagi habis tu. Faja'a ma'ahum rajulun. Mailah bersama dengan Nabi tu satu laki-laki lain yang dibawa. Nabi bawa. Nabi bawa. Kadang-kadang dalam hidup kita macam tu lah tuan-tuan. Orang panggil kita. Kan? Panggil pula depan kawan kita. Kan? Dia tepi ustaz ni. Yang kawan tu duduk tepi kita. Mai kali dengan kita. Kawan tu pun duduk kebil-kebil mata dia. Ustaz saja ke? Yang aku ni pun pembantu ustaz ni macam mana? Kan? Kadang-kadang kita pergi macam tu lah, pergi ceramah mana-mana, ada kawan teman seorang dua. Orang jamu makan, faham lah kan, pembantu tu boleh pergi ya. Ada juga orang politik kadang-kadang tanya saya. Orang politik ni dia jenis piyung ramai-ramai. Kan? Dia tanya macam mana ustaz? Dia kata saya orang panggilkan kenduri ni. Anak-anak buah yang 10-15 orang duk ikut ramai-ramai. Orang politik dia kena macam tu lah. Dia kena ada haibah dia. Dia tak boleh lah pergi seorang-seorang kan. Orang pergi seorang-seorang, siapa dia ni kan. Dia mai tu kira, mai dia 6 biji, 7 biji kereta. Dia pun ingat kereta pengantin. Tengok-tengok, WB. Dia baru kemas sikit. Kan? Macam tu lah. Orang besar ni dia kena ada pengikut, kena ada orang ikut. Baru nampak tokoh tu. Dia tahu macam mana mereka ni. Mereka ni berlapak. Tapi orang tak panggil. Orang panggil WB lah. Mereka ni duduk dalam kereta tu. Makanlah kacang-kacang goreng ke apa ke ayam-ayam apa. Lepas tak boleh pergi. Dia pun tak masuk dalam list. Lain lah kalau dia tahu WB bersama rombongan. Kan? Tak apalah. Kita baca hadis ni kat WB tu. Faja'a ma'ahum rajul. Mailah satu laki-laki. Faqala an-nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia nak masuk, dia kata, inna hadha qad tabi'ana. Dia kata ke Abu Shu'aib, yang panggil tu Abu Shu'aib, rajulun minal ansar,
lelaki Ansar tu, Abu Shu'aib tu, dia kata, inna hadha. Dia kata, kawan ni tak panggil. Dia ni orang keenam ni tak panggil. Dia tak kena. Panggilan tak kena kat dia. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi, yang Nabi boleh bawa dia tu pasal masa dipanggil tu, dia katanya ada sekali. Dalam riwayat lain lah, bukanlah riwayat Bukhari ni. Dalam riwayat lain ni ada cerita kata yang Nabi boleh bawa tu kerana dia ada sekali. Tuan-tuan, kita dalam Islam ni, ni benda Nabi ajak ni. Kita dalam Islam kena bertindak dalam apa-apa tindakan, berusaha untuk mengelakkan perselisihan. Itu Nabi ajak kita. Maksudnya macam ni lah. Kita tak boleh lagi menambah keadaan tu jadi tak berapa nak kena. Umpamanya, orang panggil kita. Kita mai sembahyang di masjid, kita pergi makan kenduri. Salam bagi salam. Kawan tu tanya. Kawan tu pun kenal orang yang buat kenduri tu. Tapi mungkin kawan tu lupa ke, ataupun kadang-kadang dia memang tak mau panggil. Tapi itu hak dia. Pasal dalam hadis ni, Abu Shu'aib telah hak tak limit 5. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata hadis ni tunjuk kata tuan rumah ada veto, ada kuasa mutlak. Dia boleh limit, dia boleh panggil, dia boleh tentukan siapa dia nak panggil. Kita tak boleh petikai. Tu hak dia. Kadang-kadang dia buat, dia tak cukup, dia takat tu ya. Awak dia panggil lorong tu ya, panggillah satu taman. Demam. Hak dia kan, buat report ke JKK. Dia ni tak panggil satu taman, panggil lorong dia. Lorong dia pula dia panggil hotline dia ya, line depan dia tak panggil. Itu hak dia. Orang mengaji takkan rasa apa, doa lah mudah-mudahan dia murah rezeki, dia boleh buat besar lagi. Tak payah. Itu hak dia. Dia nak panggil. Nanti kita buat pula kenduri, balas pula. Tak payah panggil dia. Bukan payah kan. Orang kita dulu tu, dia buat dulu ni, esok dia geram, dia buat balik kat kawan tu. Kan? Dia kata, hang nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi kenduri kawan kita. Dia buat kenduri lah. Aku tak kena pun. Kita kena tiru Nabi. Kena tiru Nabi. Roh Islam, roh ukhuwah, ta'akhi. Roh apa? Roh nak bagi elok, roh nak mempersaudarakan. At-ta'akhi, maksudnya nak bagi rapat, bukan nak bagi hangat lagi. Dia tak panggil hang. Pelik. Sungguh ke? Dia tak panggil. Aku tanya semua apa kat kena? Kawan ni tak apalah sangat kan. Dia pun mungkin puasa ke apa. Tapi kawan bersembang dengan kawan tu terus jadi angin. Tak patut sangat dia tak panggil hang. Tu dia. Yang bini duk lapak lah kereta, awak lambat sangat lelaki aku mayang ni kan. Tak pegang nuri ni. Dia duk seronok buh garam ni. Kat atas luka tu. Duk buh minyak. Tak panggil hang tu. Ada aku hampa tak kena tang mana? Tak payahlah. Kita perelok lah. Kita abang kata. Kalau kita baca hadis ni, macam kita boleh kona api tau. Ada hari tu dia pesan kat aku. So panggil hang aku, lupa tu. Dia wakil kat aku. Lagi kita masuk lah kereta. Halo kawan tu. Hang tak panggil kawan kita. Allah aku lupa. Tak apa. Aku hapak lah kat dia. Ni aku nak abang kat hang ni. Tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku memang nak panggil. Takkanlah aku tak panggil kawan kita. Kita mau pergi ikut tu. Bukan mau pergi duk bagi pecah lagi. Nampak? Lalu, dia kata, inna hadha qad tabi'ana. Jadi Nabi pun bawa. Pasal lah riwayat lain kita baca tadi, dia kata, duk ada sekali Nabi bawa. Sekali Nabi pilih wah, tak maaf no, kami nak pergi makan ni, dengar kata kambing, pergi nak bawa hang pun. Setengah lagi teruk dia bawa kawan dia pergi. Kereta kawan dia, minyak kawan dia. Dia biar kawan tu kerah dalam tu. Dia tahan duk sat. Awak, aku pergi kenduri. Dia kata dia ni buat luk saka ni. Nak panggil hang, dia tak pergi hang duk sat. Kau ni lapak lambung duk tunggu peluh apa semua.
Kan? Dah kawan tu dah habis makan dah. Mai dengan orang makan sikit-sikit sudah. Ni mai kena pula laksa, ambil pula apa balik. Ada ais krim duk jilat ais krim pula. Yang kau ni kata amboi. Macam driver pula. Oh dia kata, ish, banyak mata dia buat aku tiar apa semua tak makan sayang ke benda pula. Yang kau ni duk geram makan hati. Kau ni belahak kenyang, kau ni belahak angin. Tak boleh hal begitu. Kita mengaji bagi ketahuan lah. Kan? Ada hukum Nabi ajak macam mana. Fa in syi'ta an ta'zana lahu fa'zan lahu. Wa in syi'ta an yarji'a raja'a. Macam mana ni? Dia ni tak panggil. In syi'ta an ta'zana lah. Kalau kau bagi masuk, kami nak ajak dia sekali. Wa in syi'ta an yarji', tapi kalau kau tak izin, makanan tak cukup kau atau kau tak mau dia, terus rumah dia. Dia tuan, sahib manzil, pemilik rumah, sahibul bait, tuan rumah, rabbul bait, dia yang kan host. Dalam Islam bila kita pergi rumah orang tak bagi kita masuk, kita tak boleh masuk. Atau dalam hadis Bukhari kita baca kan, Abu Musa al-Asy'ari ajak Umar al-Khattab, Nabi kata 3 kali bagi salam, balik. Walaupun dia tahu, dia ada, tapi dia tak mau terima tetamu. Barangkali dia tak sihat, dia kalut, ada urusan, ada masalah, berkelahi dengan bini ke apakah, kita pergi. Assalamualaikum. Tak ada dengar bunyi TV ya? Itu hak dia. Kan? Hinggut gerai sampai macam nak lekang. Tak boleh lah. Duduk celuh pula. Lepas tu habaq kat bini. Bini kata 3 kali dah bang. Hadis Abu Musa. Jom balik. Abu Musa apa dia duk ada aku tahu. Betul lah dia duk ada. Apa tujuan Nabi suruh bagi 3 kali tu? Maksudnya tanyalah. Assalamualaikum. Kan? Ulama kata lama mana nak tunggu? Sekadar 2 rakaat sembahyang. Assalamualaikum. Tunggu saat 2 rakaat. Barangkali dia tengah sembahyang. Kan? Barangkali memang dia tak maulah. Tambah musim-musim Covid ni bukan boleh sebarangan orang duk main kan. Sat ni duk main Covid ke apa ke, balak pula. Kan? Assalamualaikum, dengar duk batu. Assalamualaikum kali kedua duk bersin. Kacau dia ni. Kan? Tengok. Tak payah sengak-sengak. Kan? Anak pula. Ada main. Kan? Dalam Islam kita ada kuasa penuh. Atau kita boleh keluar abang. Ni saya ingat hari ni main hari lain kan. Kita tak payah kecil hati. Itu hak dia. Kan? Nampak? Okey. Wa in syi'ta, kalau kau tak nak an yarji', kau tak bagi dia masuk, kami nak suruh dia balik Faqal, kata Abu Shu'aib, la. Tak. Bal qad adhintu lah. Bahkan aku meraihkan, bagi izin untuk dia masuk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ni tuan-tuan banyaklah perbincangan, pandangan, qaul di kalangan ulama. Pertama, kita memang tak boleh pi. Based on hadis ni memang tak boleh pi kalau orang tak panggil. Pasal itu Nabi setelah dia sampai, dia tak terus masukkan kawan tu. Menunjukkan apa? Itulah satu isyarat, satu arahan ataupun panduan pada kita. Orang yang tak dijemput haram, berdosa. Yang dia makan tu jatuh haram kalau dia tak dipanggil. Ini dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Abu Dawud. So tuan-tuan clear? Sebab itu kita kena bagi clear juga soal jemputan ni. Ada yang ta'mim, yang jenis umum, general. Mai lah, semua mai. Siapa yang ada di masjid tu mai. Itu umum. Siapa mai sembahyang itu boleh. Tok Imam, sekali lepas lohak, umum sikit. Kata siapa yang mai, saya panggilkan kenduri. Kawan tu mana hala tak tahu mai sembahyang, tak kenal pun kawan tu. Tok Imam kata, Assalamualaikum, ni semua pas sembahyang sunat sendiri tapi rumah kawan kita, dia panggil semua makan kenduri. Kawan tu mana hala duk, mana tahu kan mai duk, dia pun pi. Kan? Lepas tu duk buat sembang, dia tahu. Akhirnya dia pun baru sampai. Macam mana dia tahu rumah kawan tu, dia ikut orang masjid lah pi.
Kan? Tak apa, pasal umum. Tapi kalau dia habaq, tu imam. Sekali lepas sembahyang panggil geng-geng kita, geng masjid tu, kan? AJK apa semua mai. Maksudnya dia umum kepada ahli jawatan kuasa, orang yang regular. Yang lain tak boleh pergi ya. Kan? Nampak? Itu dia khusus tu kita. Pasal tu di setengah tempat dia bagi invitation card tu. Berapa orang boleh mai? 2 orang. Kena habaq 1 orang ke, 2 orang ke, mai dengan pasangan ke. Nak bawa bini mana? Tak payah habaq lah kan. Jadi kena bagi tahu. Anak tak boleh pergi ya? Anak tak boleh pergi. Anak kena beli nasi lain bagi kat depa. Pasal dia panggil 2 orang ya. Tapi kita di belah-belah Perlis ni jenis yung ramai. Tapi siapa ada dalam rumah tu bawa habis. Logo tu senang. Jadi kita duk khilaf pula dengan bini kita. Macam mana abang? Tak tahu, dia panggil aku saja. Hang dia tak panggil. Tu ke abang? Dia kata ni pi lah kenuri tu. Dia tak sebut nama hang. Boleh? Tuan-tuan, ada berlaku di zaman Nabi. Kat Nabi Kediri. Satu orang mai panggil Nabi. Dia kata Rasulullah jemput pergi makan. Aisyah, apa dia duduk ada sebelah tu. Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi. Dia pergi panggil Nabi, Aisyah duduk sebelah tu. Dia pergi panggil Nabi ya. Dia kata Rasulullah pergi. Lepas itu kita kena bagi clear. Nabi tanya, aku seorang ya? Rasulullah seorang ya? Kau ni sekan. Nabi Aisyah, dia tahu lah Aisyah pun nak pergi makan. Tanya kali kedua. Maksud Nabi bukan tak dengar, tapi Nabi nak kata, ni isteri aku macam mana? Tak panggil ya? Tu maksud Nabi. Tanya pula, aku seorang aja ke? Yang ni? Kali ketiga, dia kata, sekali ya dengan Aisyah. Tapi Nabi pun tak marah kat dia. Pasal apa? Barangkali dia pun memang tak cukup. Sahabat ni tuan-tuan, hebat mereka. Mereka bukan tunggu kaya buat kenduri. Mereka bukan tunggu ada duit banyak buat kenduri. Pasal itu mereka kadang-kadang buat kenduri tu, kalau mereka panggil 3 tu bukan masalah 3 ke 4 ke, masalah memang tak banyak. Tapi niat, usaha nak bagi orang makan tu ada. Itu beza kita dengan sahabat. Mereka walaupun tak ada, tapi nak ikut, nak amal sunnah tu besar. Kan? Okey. Tapi kalau orang tak panggil jangan pergi ya. Kan? Jadi kata ulama, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata apa? Man du'iya falam yujib faqad 'asa Allah wa rasulah. Siapa yang dipanggil tapi dia tak pi, faqad 'asa Allah wa rasulah. Dia telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu bagi orang yang dipanggil. Lepas itu kadang-kadang orang tak panggil kita pun kita bersyukur. Alhamdulillah dia tak panggil aku, tak larat nak makan kenduri ni, kan? Lepas itu ulama kata kalau terlalu banyak orang panggil makan kenduri, kita tak wajib pergi ke semua jika ia boleh memudaratkan kita. Ni ada dibincangkan pula, adakah semua kenduri kita wajib pergi dan apakah hukum asal pergi makan kenduri tu? Kebanyakan ulama kata kita kena pergi lah, kecuali kalau benda tu mudarat pada kita, jauh dan sebagainya, kan? Sehingga ulama kata kalaulah kita tak dibenarkan tak main masjid, orang tanya apakah sebab kita boleh tak pergi makan kenduri? Apa yang memudaratkan diri kita? Hatta main masjid pun, kalau ada kes tu tak main masjid tak apa, makan kenduri lagi lah. Hujan tak main masjid pun tak apa. Ataupun jalan tak elok tak main masjid pun tak apa. Bahaya tak main masjid pun tak apa. Kalau tak main masjid pun tak apa, tak pergi kenduri lagi lah tak apa. Tengok apa sebab uzur. Kan? Ramai, banyak, jauh, kan? Kita tak boleh pergi dan sebagainya. Tak apa. Ataupun bila kita nak pergi, kita pilih adik-beradik kita. Pasal apa? Kalau kita tak pergi kat kawan tu tak apa sangat. Tapi kalau kita tak pergi kat kawan ni, kita dapat 2 kenduri. Satu adik-beradik, satu orang luar asing. Kita nak pilih hak mana? Pilih hak buat di hotel lah. Faham tak? Kadang setengah dia kelas. Buat di mana? Kita ada 5 kenduri bang. Hang pilih yang buat di hotel, lepas tu hang tak susunan kedua yang buat di Dewan Ekon. Kalau buat yang di rumah jenis kemah-kemah hangat ni tak pergi tak apa kot. Kadang-kadang begitu. Kita kena tengok adik-beradik kita ada tak kenduri yang dalam panggilan tu ada. Hang letak tu nombor 1 dulu. Pasal kalau tak pergi dia akan kacau silaturahim. Dia ni tak apa, tak ada masalah. Kan?
tak pi kita habaq lain-lain kali. Yang ni dia nak bermasam muka, nak putus silaturahim, yang ni lagi berat Nabi kata. Itu cara nak pilih. Sehingga ulama kata boleh cabut undi. Cabut undi. Tapi usaha nak pi lah. Wa man dakhala ala ghairi da'wah. Tadi cerita orang yang dipanggil tak pi. Dia derhaka pada Allah dan Rasul. Kawan tu hajat panggil dia. Tapi bergantung pada kawan tu jugalah. Pasal apa yang dia tak mai, dia sakit, tak apalah kan. Nampak? Yang ni yang saja-saja tak mau mai. Kawan tu dah buat kenduri, dah buat makan, dah hajat. Pasal itu dalam hadis kan, yang orang puasa pun Nabi suruh buka. Kan Nabi bawa sahabat, kawan tu tak makan, sahabat tu tak makan. Nabi kata, pasal apa hang tak makan? Dia kata, aku puasa sunat. Nabi kata, hang makan lah. Kawan kita masak teruk lah ni. Kalau semua pakat duk puasa, dia masak ni, kesian lah kat dia kan. Tuan-tuan buat kenduri, masih lah puasa, masih lah puasa, masih lah puasa. Lain kali, padu pisang. Tuang sampah. Nabi kita buka, dia masak teruk lah kita. Dia niat nak jamu kita, buka. Hak tu lebih wajib daripada puasa sunat. Dan puasa sunat pun tak gaduh, ganti. Ni nak bang apa? Ni matahari naik lah. Kita baca hadis tak habis ni. Man dak apa sikit ni. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaja mughira. Nabi kata siapa yang masuk pergi makan kenduri yang dia tak dipanggil, dakhala sariqa, dia masuk. Nabi yang kata sariqa, dia tu pencuri. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, orang yang tak dipanggil tak boleh pergi. Dan kita kena bagi clear jemputan itu macam mana. Adakah umum ataupun khusus. Kita kena bagi clear betul-betul, jelas. Kalaulah orang yang tak dipanggil, kita bawa bersama, jemput bersama di atas sebab-sebab tertentu. Kata ulama, seseorang itu boleh jemput orang lain atau dia jemput diri dia sendiri di atas dua alasan. Satu, dia tahu tuan rumah itu redha atau tuan rumah itu tak ada masalah. Yang tu kita boleh panggil orang atau boleh kita ajak walaupun dia tak wakil kat kita. Nabi tadi, kalau wakil tak apalah, dia tahu ustaz, tolong panggil lah siapa-siapa yang ustaz kenal 3-4 orang, ajak sekali. Yang tu dia wakil kat kita, boleh. Tak ada masalah, tak payah tanya. Kita pergi pilih siapa-siapa yang kita nak, kita boleh bawa pergi makan terus. Tapi yang Nabi ni, kawan tu tak wakil kat Nabi pun. Tapi Nabi bawa juga. Maksudnya kita bolehlah juga bawa. Dia kata, aku nak panggil hang pun, dia tak wakil kat aku. Macam mana hang duk atas ni no? Tapi hampir depan tu ada kedai, ambil makan kedai tu. Tu bayar kedai lah. Sat lagi hang ambil aku mesej WhatsApp hang ambil aku tang ni nah. Boleh? Okey. Tak maaf no, tak panggil no. Dialah masalah dia ni, tak panggil hang. Nah, lepas tu dia pun tak abang kat aku, kita boleh bawa siapa-siapa. Tak boleh. Bawa. Lepas tu macam mana? Kita tahu tuan rumah ni dia okey, dia jenis tak ada masalah, dia memang suka dan dia pun kita tahu buat kenduri besar. Takat seorang dua boleh lah, tapi janganlah sampai satu kampung. Dia tahu ni, saya mai ni ada bawa ni sikit, mai 2-3 bah. Ingat 2-3 orang. 2-3 bah kutik kat kampung-kampung tu, kesian kat depa Covid ni, lama tak mai kenduri. Sewa bah bawa mai. Tuan rumah kata habis 4 mai kau cukup 250 SOP. Tak boleh lah. Kita tak. Lepas tu kita mesti sebelum masuk, jangan lepas makan mana. Ni, saya bawa 2-3 orang. Mana? Tu makan kena kotiau pula tu. First bihantak tu. Ada pula satu orang dia kata, ustaz ni saya ni macam mana ustaz? Awak silap rumah. Hang pun satu kot lapang punya pasal kelabu WhatsApp 7 tak tahu lah. Makan-makan selalu orang ni cari tuan rumah dulu, dia pergi cari lepas makan. Lapang tiba dia kata 2 pinggan, lepas tu nak balik nak cari tuan rumah.
Tanya, mana ada tuan rumah? Tunjuk tu. Bukan. Dia tuan rumah aku ni. Dia bak saya ni silap. Tuan-tuan kena bayar. Dari sudut hukum, tuan-tuan kena bayar balik yang tuan-tuan makan tu. Kalau kawan tu minta. Tapi, saya minta maaf, saya silap. Saya nak pergi rumah lorong tu. Saya duk ingat lorong ni. Pasal apa? Dia nampak kata kami duk golek, dia pergi tuju golek tu. Lo macam mana ni? Hang makan apa tadi? Hang abang makan kuotiao seminggan, RM3. Lagi nasi daging sikit apa? Nasi RM5, 8 ayam RM2, 10 hang bayar balik. Kita bayar. Kena bayar. Tapi jarang aku ada tuan jumpa. Ya, Allah tak apa, makan. Tak apa, nak buat macam mana? Silap biasa, makan, tak apa. Sekali kita piti bayar kau nu pula. Untung tak rezeki. Tapi jangan nak buat kerak. Mai kawan siapa tahu, mai abang kat kita. Dia buat apa kat hang? Dia silap rumah. Tiap-tiap minggu silap rumah. At-Tufaili. Kelaku dia lagu tu. Mana ada kenuri siapa pun tak panggil dia. Memang silap. Sekali dia pergi rumah nak buat dua pun silap. Dia nak main rumah hang. Nak muhung dosa dan. So kita boleh pi. Tapi minta izin kat dia, kita boleh bawa masuk. Itu yang disebut oleh para ulama. Kan? Okey. Jadi saya ingat setakat itulah faedah kita ambil. Dan tuan-tuan jangan takut. Kalau betul kita niat nak jamu orang, kemudian kita raikan orang, kemudian orang mai, tapi kalau dia tak izin, kita tak boleh masuk lah. Kalau dia tak bagi, itu tak ada ni. Tapi tuan-tuan, kebanyakan hadis kita baca, di atas niat nak jamu orang, di atas niat nak raikan tetamu, Allah tolong kita. Abu Bakar niat nak jamu. Apa? Tuan-tuan baca tak kisah keramat Abu Bakar? Karamahnya Abu Bakar, karamah. Bagaimana dia nak jamu tetamu Nabi kan? Kemudian dia apa? Dia cedok makan, dia tutup lampu, makan, cedok makan. Dia kata min amali syaitan. Syaitan buat apa ni? Nasi jadi apa ni? Makanan jadi banyak ni. Dia tuduh syaitan. Ini orang tawaduk. Dia tahu ustaz buat banyak mana kenuri ustaz? Buat tu periuk nasi yang sport tu. Panggilnya mana? Panggil 1000 orang. Ustaz, cukup ke buat periuk kecil? InsyaAllah, tengok tangan. Ada kita je baca-baca apa? Amboi. Kan? Mai cedok 3 orang, cerah kalut. Beli nasi kandang ke belakang. Dia tak boleh syaitan. Dia habaq kat bini dia, hang jangan makan. Hang buat-buat saja nak makan. Dia Abu Bakar habaq kat bini dia, hang buat-buat yang nak makan, hanya makan. Pasal sekali kalau kita makan tak cukup. Cedok ada. Buka lampu. Tengok banyak mana? Banyak hok asal tu. Depa nu kenyang dah. Tak lok. Pasal apa? Niat awal tu nak jamu. Walaupun dia sendiri tahu tak cukup. Allah kata kalau kamu tolong rezeki ke orang, sedekah, Allah ganti. Nampak? Mudah-mudahan ada manfaat, ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni insya-Allah dan kita amallah dalam hidup kita. Tapi kalau tuan-tuan buat 5 orang, janganlah panggil banyak sangat duk harap Allah Taala tolong dah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.